Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka ilma kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wajaddil hasanaini abil batuli wal qasimi rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du, faqala syaikhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan ihsan ini ialah syarat bagi kesempurnaan agama Islam jua dengan makna sahaja dah. Sambungannya lagi hari itu. Dan ihsan ini, ihsan dengan makna berbuat baik. Bagaimana buat baik? Yakni kita hijau segala perintah Allah Ta'ala tu dengan betul, dengan melengkapi segala syarat dan segala rukun-rukun dan adab-adab. Karena seolah-olah kita nampak Allah Ta'ala, dan sekalipun kita tidak dapat nampak Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tu pasti nampak kita. Kayak gitu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Lagi akhir tu hadis nanti akan dia bawa datang lagi tu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, bahawa engkau ibadat, engkau jadi hamba akan Allah Ta'ala tu sebagaimana engkau seolah-olah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau nampak akan dia Allah. Tu maqam musyahadah dia panggil lah. Wa illam takun tarahu, dan jika tidaklah engkau tu dapat nampak Allah Ta'ala, fa innahu yaraka, maka mu ketahuilah bahawasanya engkau senantiasa di dalam pandangan Allah, di dalam pemerhatian Allah, di dalam penyaksian Allah Ta'ala. Jadi apabila kita ni yakin kata kita di dalam penyaksian Allah, maka segala kita perintah Allah Ta'ala suruh kita buat dan Allah Ta'ala suruh kita tinggal, Allah Ta'ala larang kita perbuat, maka kita buat sebagaimana yang dikehendak, yang disuruh, yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Kayak gitu. Itu makna berbuat baik. Itu makna berbuat baik dah.
Tu. Supaya ni lah. Ada orang gaji di rumah. Ada bibik di rumah. Kalau dia tak tahu kata kita ni ada pasal kamera CCTV, dia buat lebih kurang tapi kita letak habis segala CCTV, dapur, bilik air habis, ruang tamu, atas tangga, balkon ni, tempat jemur kain. Tika tu tak boleh dah. Dia kena ikut sebagaimana hak kita suruh, tak ada duk goyang kaki. Tu sebab apa? Dia yakin ni. Majikan aku tengok lu dalam kamera tu ni. Aku di dalam penyaksian pemerhatian majikan aku. Maka dia buat sungguh-sungguh kerja, mok lata, bersih, debu sebutir pun jangan biada. Tak ada masa nak goyang kaki. Pasal dia yakin kata majikan boh dia tu sedang memerhati dia kok CCTV tadi tu. Jadi oleh kerana tu dia buat kerja tu buat sungguh-sungguh. Tu. Baik. Gitulah kita dengan Allah Ta'ala. Apabila kita yakin kata bahawasanya kita tu di dalam pemerhatian Allah, dalam penyaksian Allah, maka kita semaya, kita puasa, kita apa sahaja kerja aktiviti hidup kita ni, kita buat sebagaimana yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Kalau bahasa ibadat kan, ada rukun, ada syarat, kita menegakkan, kita menunaikan segala rukun dan syarat bagi ibadat tersebut. Dan kita menyempurnakan adab zahir, adab yang batin. Adab yang batin tidak ada yang lain, iaitu ikhlas dalam hati kita. Kita buat kerja tu kerana nak ganjaran baik daripada Allah. Raja'an li sawabillah, kerana harap pahala ganjaran daripada Allah. Dan khaufan an iqabillah, takut janji seksa daripada Allah Ta'ala akhirat kelak. Itu dia panggil berbuat baik tu. Kalau gitu berbuat baik ni, dia kata dan ihsan ini, dan berbuat baik ni, syaratun, ialah syarat bagi kesempurnaan agama Islam jua. Jua makna sahaja. Apa makna jua sahaja? Yakni tafsir bagi jua ni, bukanlah syarat bagi sah agama Islam. Bukan syaratun sihhatil Islam, tapi syaratun likamalil Islam. Gitu dah. Bukan syarat mengesahkan agama, tapi syarat sempurna agama. Itulah gitu dah. Jadi kalau orang panggil seorang tu semayang, ngocak, puasa, ada zahir ketandaan Islam, maka Islam adalah dia. Mana dia tu telah beragama Islam. Kerana syarat sah bagi agama tu, yakni syarat sah bagi Islam tu, an-nutqu bisyahadatain, iqraru bil lisan. Menuturkan dengan lidah dua kalimah syahadat. Bagi mereka yang kafir asli, mana asal dia tu kafir. Bagi mereka yang asalnya nama ahcong leng long leng teng long long ananda karupan ala gapah. Maka untuk mengesahkan dia tu Islam, dia kena asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah ala qaulil mu'tamadi inda madhhabina asy-syafi'iyyah. Itu di sisi qaul yang mu'tamad di dalam mazhab kita Syafi'i, dan begitu juga mazhab Maliki. Kalau gitu ada tak muqabil bagi kaum mu'tamad? Ini muqabil ni makna yang melawani bagi kaum mu'tamad. Ada. Jadi kaum mu'tamad kata syarat sah seorang itu dikatakan Islam mesti iqraru bil lisan, ngucap dua kalimah syahadat dengan lidah. Syarat ngucap tu pula mesti kalimah asyhadu. Tak boleh atayaqanu ke, tak boleh. Aku yakin ke, tak boleh. Asyhadu, aku bersaksi, mesti. Mesti bahasa Arab. Tak boleh bahasa Melayu. Bahasa Melayu tak bunyi asyhadu lah. Saya bersaksi. Saya bersaksi bukan asyhadu. Yang nak asyhadu mesti tertib. Mana tertib? Mana asyhadu an la ilaha illallah dulu, baru asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Tak boleh asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah. Tak sah. Mesti mualat. Mana? Mesti berturut-turut. Tak boleh asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu maka nasi khabu dulu, bahaya begar pula, lepas tu jemur kain.
Lipat baju. Lepas tu baru asyhadu. Minggu depan baru asyhadu anna Muhammad. Tak boleh, tak sah. Mesti muallaq. Itu ala al-qaulil mu'tamadi inda mazhabina Syafi'iyyati. Wal Malikiyati. Di sisi mazhab Imam Syafi'i yang mu'tamad. Muqabil bagi qaul mu'tamad seperti Ibnu Hajar Al-Haytami, dan di atas satu pendapat daripada pendapat Imam Nawawi. Begitu juga muwafaqah dengan ulama mazhab Maliki namanya Al-Ubayyu. Imam Ubay. Dia menyalahi akan guru dia namanya Ibnul Arafata. Apa dia kata? Tidak disyarat semua tu. Tak syarat orang masuk Islam tu kena asyhadu alla dah. Mesti bahasa Arab dah. Ataupun tartik dah. Atau muallaq dah. Lepas tu kullu ma yadullu 'alal imani sahha islamu. Tiap-tiap lafaz yang menunjukkan di atas iman di dalam hati dia, sahlah oleh Islamnya. Contoh dia kata, dia kata, dia kata Allah tu benar-benar satu Tuhan lah. Muhammad tu memang betul Rasul Tuhan tersebut. Islam dah. Dia dah. Inda Ibnu Hajar Al-Haytami, di sisi Ibnu Hajar Al-Haytami dan di sisi Imam Nawawi di atas satu pendapat dia. Walaupun dia tak kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Hanya apa-apa lafaz, apa-apa perkataan, kulluma, tiap-tiap barang yakni lafaz, ya dulu yang menunjuklah ia barang yakni lafaz tersebut maknanya alal imanihi, di atas ala imanihi, di atas imannya. Iman ni adalah hati dia, kepercayaan dia yang dia terima, yang dia tasdik, iz'an. Karena iman ni adalah hati. Wa fussiral imanu bit tasdiqi. Ditafsirkan iman tu ialah tasdik. Apa tasdik? Tasdiqus syar'i artinya iz'an wal qabul fil qalbi. Setuju dan terima di dalam hati. Itu dia panggil tasdik syar'i. Bukan tasdik mantiki. Kalau tasdik mantiki artinya ilmu binisbati wuqu'il haq lin nabi. Tahu dengan nisbah berlaku kebenaran bagi diri Nabi. Itu tidak dihukumkan iman. Tak dihukumkan iman. Sebagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, ahlul kitab, dia tahu tak Nabi itu benar? Tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kenal mereka itu ahlul kitab akan dia Nabi itu seperti mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Bahkan dalam kitab tafsir Qurtubi diriwayatkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu tanya kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni orang Yahudi, ahlul kitab. Kemudiannya masuk Islam bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa ke Madinah, masuk Islam. Sayyidina Umar tanya, "Hei Abdullah, apakah mu sudah kenal Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Muhammad sampai ke Yathrib?" Jawab Abdullah bin Salam, "Bahkan lebih daripada aku kenal anak aku lagi." Kerana apa? Kerana anak aku tu memanglah keluar daripada perut bini aku, tapi barangkali bukan aku bapak dia. Dia kata gitulah. Tapi kalau Muhammad pasti daripada nasab dia sampai kepada Nabi Ibrahim aku kenal satu-satu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf ila akhir. Sampai tahap tu. Jadi ahlul kitab ni kenal sungguh Rasulullah. Tahu, orang panggil al-ilmu mengetahui bin nisbati wuqu'il haq lin nabi. Dengan nisbah berlaku kebenaran tu bagi diri Nabi. Maka adakah dengan semata-mata tahu lagu tu dikira iman? Tidak. Karena iman tu ditafsir dengan tasdiqus syar'i. Apa? Yakni al-iz'an wal qabul fil qalbi. Setuju dan terima di dalam hati. Itu. Kalau gitu, tiap-tiap lafaz katanya Ibnu Hajar Al-Haytami, kullu ma yadullu 'alal imanihi, kullu ma tiap-tiap lafaz yadullu yang menunjuklah ia lafaz tersebut ala imanihi di atas iman seseorang tersebut, sahha islamu, sah Islam dia. Lau qala, kalau dia kata Allahu wahidun, Allah tu satu, wa Muhammadun rasulun, dan Nabi Muhammad itu ialah rasul. Islam dah.
Tu dah. Tu di muqabil yang melawani bagi qaul mu'tamad. Lepas tu kita nak pergi hak mana? Aula kita pergi pendapat yang mu'tamad. Nah, tapi bila kita tahu lagu tu, barulah kita ketahui kenapakah ada ulama yang menghukumkan Abu Talib tu Muslim. Baru kita tahu. Nah, salah satu daripada ulamanya mufti mazhab Syafi'i di Mekah Al-Mukarramah, namanya Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan ni mufti Syafi'iyah di Mekah Al-Mukarramah, guru bagi Imam Abu Bakar Asy-Syatta. Nah, Syekh Abu Bakar Asy-Syatta ni guru bagi Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani guru bagi Syekhona Tok Knali Mekah. Tok Knali di Kelantan, ya. Syekhona Tok Knali ni guru bagi tuan guru Syekh Abdullah Tahir Pondok Bunuk Payung. Syekh Abdullah Tahir Pondok Bunuk Payung ni guru bagi Syekh Abdul Aziz dan Syekh Mustafa pendiri Pondok Pasir Tumbuh. Nah, tu sanad pengajian dia panggil. Said Ahmad bin Zaini Dahlan ni dia karang satu kitab namanya Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Nah, Asnal Matalib pada menyatakan berjayanya Abi Talib. Maknanya Abu Talib itu bukan kafir, Islam. Walaupun dia tak kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah, tapi banyak kalam-kalam dia dalam bentuk syair atau dalam bentuk nasar yang mengungkap seolah-olah dia percaya Allah tu hanya satu-satunya Tuhan dan anak saudara dia tu benar-benar utusan Tuhan tersebut. Itu kata asyhadu alla ilaha illallah. Macam kalau kita ada sains ahcang dia kata, "Oi, you punya agama memang betul lah. Saya percayalah. Tuhan ni betul-betul tak boleh banyak lah. Allah tu mesti satu saja. Nah, Muhammad tu betul-betul utusan dia." Dia kecek gitu. Dia ngucap tak? Tak ngucap. Tapi dia kecek lagu tu. Dikira Islam. Di sisi Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Nawawi, Imam Al-Ubayyi. Itu. Tetapi itu bukan qaul yang mu'tamad lah. Jadi qaul mu'tamadnya mesti kena mengucap nama syahadat. Barulah sahha islamuhu, baru sah Islamnya, baru sah. Itu dah. Baik. Maksudnya apa baru sah Islamnya? Artinya barulah boleh diijra'il ahkamil islamiyah ad-dunyawiyah. Mana boleh dilaksanakan hukum Islam yang bangsa dunia ni. Mana boleh mewarisi harta pusaka, boleh menikah kahwin dengan dia, kayak gitu. Dia acang nak nikah dengan adik kita nama Zainab, boleh nak nikah? Tak boleh. Lepas tu dia kena asyhadu dulu. Saya nak menikah dengan adik awak ni Zainab. Awak nama apa? Acang. Tak boleh. Agama apa? Buddha. Tak boleh. Lepas tu kena asyhadu dulu. Asyhadu tak beres lalu. Boleh lah. Aku nikah akan nikah. Lalu boleh kan? Itu dia panggil syarat. Syarat sah Islam mana? Syarat sah nak ijra', nak laksanakan hukum Islam. Boleh semayang belakang dia, boleh semayang jenazah dia, boleh apa? Apa lagi weh? Boleh paksa dia semayang, boleh paksa dia puasa, boleh paksa dia keluar zakat. Sebab apa? Sebab ada mengucap dua kalimah syahadat. Jadi kalau seorang itu tak ada mengucap dua kalimah syahadat, tak boleh kita nak paksa di dunia ni, tak boleh. Ahcang, mari semayang tak? Dosa tak semayang. Dosa apa? Mengundi ahcang. Dia leng-long-leng, teng-long-long, mana boleh kita nak paksa dia, tak boleh. Dia tak. Lepas tu free tu sedaplah dia. Sedap di dunia. Ad-dunya jannatul kafirin. Dunia ni syurga bagi orang kafir, ya. Mana? Tidak dituntut taklif di dunia. Tapi dituntut ditolak dengan iqab pada hari akhirat pula. Iqabnya mana? Seksa. Artinya orang kafir ni bukan hanya dibakar dalam api neraka kerana kafir dia ada. Segala hak wajib di atas orang Islam di dunia ni dia tidak wajib buat di dunia ni. Mana? Tak semaya, tak puasa, tak tutup aurat, tak zakat, tak haji, tak apa lagi. Ikutlah apa saja.
Haram zina, dia berzina. Haram judi, dia berjudi. Apa saja ni? Akhirat esok dituntut dengan seksa dia panggil. Artinya dia dibakar dalam api neraka tu tidak bakar sebab kafir saja. Kafir, soha tak semaya, soha pula tak puasa, soha pula banyak seksa dia. Tu jadi banyak seksa. Jadi bukan diazab dalam api neraka tu sebab kafir semata dah. Dengan azab-azab yang lain mana? Dia nak semaya mana mungkin dia kafir. Maka dia tak semaya dak di dunia. Tak semaya. Lepas tu tak semaya dia di akhirat kelak free gitu. Tak, dia azab. Dia tak tutup aurat mungkin dia kafir di dunia. Lepas tu akhirat free gitulah. Dibakar dengan kafir dia saja. Tak, dibakar juga dengan sebab dia buka aurat. Di dunia ni kita tak boleh nak kata. Mek bakarlah kata tudung. Nak bakar warna mungkin dia kafir. Atau suruh-suruh lah. Moga dia kafir, tidak dituntut di atas dia di dunia ni dengan tutup aurat, tapi dituntut dengan azab di hari akhirat. Kalau kita tahu lagu tu bagulah. Orang panggil kita tu melihat manusia tu dengan pandangan yang belah kasih. Sebab tu ulama ni yang zuruna ilan nas bi'ainir rahmati, melihatkan kepada manusia tu dengan pandangan kasihan belah. Tu dah. Tengok ke Ahcon, tengok ke anak anda karupan, tengok ke ala gapah dia. Sia ke dia akhirat esok. Kayak gitu. Itu kesia. Lepas tu kesia lagu mana? Mereka ni ummatun Muhammadiyatun. Umat yang dibangsa kepada Nabi Muhammad juga. Mereka umat Nabi Muhammad. Tapi ummatud da'wah. Umat Nabi Muhammad yang kita orang telah ijabah dah, wajib kena dakwah. Dakwah ni bukan paksa dia. Masuk Islam lah ahcong, leng-leng, masuk. Tak masuk saya kepit kok. Itu la ikraha fiddin. Lepas tu dakwah dengan bil hikmah. Mana bil hikmah? Sama ada dengan kata-kata yang baik ataupun lebih kuat dengan perbuatan. Dengan kita sendiri melaksanakan Islam tu pada tubuh badan kita. Itu. Karena dilalatul fi'liyah. Dilalatul fi'liyatu aqwa min dilalatil qawliyati. Pengertian dengan secara perbuatan itu lebih kuat berbanding pengertian dengan secara perkataan. Mana bekerja berbuat itu lebih kuat ditampak dengan perkataan. Kayak gitu. Seorang presiden kita kata cakap tak sedap. Dalam tekak gitu ya cakap. Tapi dia buat kerja pandai. Orang kutuk dia Firaun, dia tak lawan, dia tak marah. Bila sakit orang tu, orang kata orang yang kutuk dia kata dia Firaun, dia pula pergi ziarah di hospital. Apa? Terkesan tak orang? Terkesan. Dia tak balas cacian makian dengan cacian dan makian. Dia balas dengan perbuatan yang baik. Kuat tak? Kuat. Orang kutuk dia begini, dia buat kerja sehingga maju hebat ekonomi negara dia. Dia tak perlu berkoar-koar, yoya-yoya, tak perlu. Maka hebat tak? Hebat. Orang melihat, hebat. Berbanding dengan kita, seorang presiden yang senantiasa menekan-nekan dalam cakap. Saya. Tapi tak ada buat apa senyap gitu ya. Sama macam biasa. Tabur dedek macam biasa saja. Maka ini tidak memberi apa-apa pengertian dalam diri pandangan manusia, pandangan akal dan kefahaman manusia. Kayak gitu. Jadi sebab tu perbuatan tu lebih kuat daripada perkataan. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi tak perlu kita Islam ni tak baik dulu. Takbir pecah halqung kita tak perlu. Yang penting kita mengerjakan ajaran Islam kita. Sehingga orang bukan Islam tu melihat, ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini ajaran Islam. Kayak gitu. Kalau saat sekarang ni orang kata ni kau Islam. Teruk sangat Islam ni. Nanti maki hamu halal fitnah, halal caci, halal mengkeji, halal ada. Jadi kita sendiri itu menjauhkan orang bukan Islam daripada Islam. Kayak gitu. Tu habis.
Jadi sebab tu dia kata bukanlah syarat bagi sah agama Islam. Ihsan ni bukan syarat sah Islam. Hanya syarat kesempurnaan Islam. Jadi ihsan ni syartun li kamalil Islam. Bukan syartun li sihhatil Islam. Bukan. Dan orang yang tidak mengerjakan ibadat dengan elok. Tengok. Bukan dia tidak hijab ibadat, dia buat ibadat tapi tidak dengan molek. Tak betul, tak kena. Lagu mana? Orang yang tidak mengerjakan ibadat dengan elok, maknanya dia beribadat juga, dia semaya juga, dia puasa juga, dia berzakat juga, berhaji juga, bersedekah, berumrah juga, tapi dengan tidak elok. Di mana gitu? Dan orang yang tidak mengerjakan ibadat dengan elok, lagu mana tidak elok ni? Taswir pada kata tidak mengerjakan ibadat dengan elok. Dengan bahawa ini, dengan sekira-kira bahawa tidak cukup syarat. Semaya, tak ambil air semaya. Itu. Nah. Yang tipu siapa tak tahu. Banyak budak-budak gitu. Nah. Budak-budak madrasah, budak-budak pondok banyak lagu tu perangai. Nah. Semaya jemaah berlari, bak tengok ke mudi. Mudi tu orang berlari masuk masjid. Nah, kai koyok atas pohon pun semaya. Nah. Itu tak? Budak pondok dah tu ni. Sudah paling tengok. Mana pohon koyok? Ya tutup selus-selus ni. Jadi ya semaya, ya ibadat, ya kerja jemaah tadi tu bukan kerana Allah Taala. Kerana takut ke mudi, takut ke tok guru, takut ke ustaz. Nah. Ya tengok tu tengok. Tidak cukup syarat. Tu. Ketuk pakai tak kebadah hadis tak ambil semaya. Pakai takbir Allahu akbar semaya. Dan rukun, yakni tidak cukup rukun atau pada kata syarat. Nah. Dan tidak cukup rukun. Tu. Tak ada Allahu akbar kalau kita semaya lah. Nah. Akak tangan. Biar orang nampak kita semaya. Bukan duk baca teh sungguh. Nyak-nyak mulut. Tak cukup rukun. Atau cukup rukun tapi tak betul. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Salah tu. Allahu akbar. Salah ke? Sama dengan tak hijau juga dia panggil. Tu sama dengan tak buat juga tu. Walau buat tapi tak betul. Sama dengan tak buat ke? Baca Fatihah rukuk qauli kan? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dah sah tu. Alhamdulillah. Kana budu. An'amta. Ziyak laka tu. Ya laka tu. Ya, tidak cukup, tak betul, tak cukup anak tak buat tu atau buat tapi tak betul. Ya belaka tu. Tu ambil air semaya tapi tak betul. Ambil dengan air Coca-Cola. Tak jadi. Istinja basuh begok dengan air Coca-Cola boleh? Tak boleh. Mesti sebab tu kena ngaji dalam apa nak semaya tu kena ngaji bab taharah. Bukan ngaji bab semaya saja, bukan kitabus solah saja. Kena di awal lagi kitabut taharati. Kitab pada menyatakan bersuci. Kayak gitu. Padahal kita nak semaya. Tapi tak sah semaya kalau kita tidak bersuci. Sama ada angkat hadas besar, angkat hadas kecil. Dengan berwuduk, mandi wajib. Nak berwuduk, mandi wajib. Kena tahu air mana yang boleh diguna. Air yang tahirun li nafsih, mutahhirun li ghairih, yang suci pada diri dia boleh buat menyuci bagi yang lain. Itu air mutlak dia panggil, air yang tidak dikaitkan dengan satu kait yang lazim, yang mesti. Mana air mata air telaga, air hujan, air apa lagi, air sungai, itu air mutlak sebab dia tidak dikait dengan kait yang lazim, yang mesti. Macam air sungai. Kalau kita buat herbal tea, orang panggil air sungai. Taklah air beldi. Betul tak? Air hujan. Bila masuk herbal tea, tak panggil air hujan, dah air beldi. Itu dipanggil qaid yang tidak lazim. Tapi kalau air Milo, buh dalam gelas, Milo, cawe, Milo, dalam teko, pun Milo. Dalam cetung, gayung,
milu belaka. Beldi, besing, milu belaka. Tak boleh lepas milu tu dengan dia. Itu dipanggil qaid yang lazim. Maka boleh kita guna air milu untuk mandi wajib, untuk ambil wudu, untuk istinja. Tak boleh. Tak sah. Masuk bila air, sudah berak, buka-buka air, sudah. Ada air. Muju bawa air Coca-Cola air. Coca-Cola lah. Masuk berak Coca-Cola. Jadi hijau gitu. Nah, boleh cuci. Dia kata tak cuci. Air Coca-Cola ni tanda hak kuning tu kalau kita basuh licin habis dia putih sepuh. Tak boleh. Dia tak boleh dengan akal kita gitu. Nah, dinuna bunyanu 'alan nuqul la 'ala munasabatil uqul. Nah, agama kita ni dibina di atas ilmu, tidak di munasabah pada akal. Kalau munasabah pada akal, sapu khuh ni kok telapak kaki, betul tak? Tapi tidak, sapu ke atas. Itu lagu tu. Jadi nak boleh kau semaya tu start daripada taharah lagi mengajinya. Nah, kalau orang perempuan tu tambah lagi babul haidhi wal istihadati wal nifasi. Bab pada menyatakan darah haid, darah nifas dan darah istihadah. Pasal apa? Pasal tiap-tiap darah hak keluar tu belum tentu haid, belum tentu istihadah. Tu. Dia berhubung kait dengan semaya. Bimbang takut darah tu kita ingat ke haid, rupa-rupa darah istihadah atau darah fasad. Maka darah fasad ni suci pada ibadat, wajib dia kena semaya. Kan gitu. Ni kena tambah lagi orang tin. Itu. Tiba-tiba dah. Tak kira dia kata, mari darah kita berhenti darah kita semaya, tak kira. Kalau 30 hari mari darah, 30 hari tak semaya. Orang tak semaya kat sebulan ni. Dia kata Allah, haid tahun bulan ni 30 hari. 30 hari haid. Ni. Tu jenis jahil lah tu. Tengok. Dengan sekira-kira bahawa tidak cukup syarat dan rukun. Dan tidak ada ikhlas. Dan ni orang panggil adabul batin, dia panggil adab ibadat yang bahasa batin. Ikhlas ni kita tak boleh nak cek lah. Tengok bulu kening dia tu terakak, mesti tak ikhlas. Mana boleh gitu. Tengok dia punya mata kelip-kelip 3-4 kali gitu tu, mesti tak ikhlas tu. Tak boleh itu. Ikhlas ni barang batin. Kita je hak tahu kita ikhlas ke tak ikhlas. Orang lain tak ada hak nak menghukum. Tapi hak ni termasuk daripada adab perintah Allah Taala. Kayak gitu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisi. Tidak diperintah mereka itu ibadat melainkan supaya ikhlas. Tu jangan kerana orang kerana selain daripada apa Allah Taala jangan. Supaya Tuhan kata, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum." Dan apa-apa yang kalian infak daripada kebaikan, apa-apa yang kalian infak daripada kebaikan, itu fali anfusikum, maka manfaat pahalanya dapat untuk diri kalian sendiri. Bukan untuk orang lain. Bukan untuk orang lain dah. Lepas tu Tuhan katakan, bagaimana nak dapat orang panggil manfaat pahala tu untuk diri kita sendiri? Wa ma tunfiqu illa batigha wajhillah. Dan jangan kalian berinfak melainkan semata-mata kerana nak cari redha Allah. Jangan. Kalau nak cari redha manusia, nak suruh manusia puji, nak suruh manusia kata mu ni dermawan, pemurah, tak payah. Saja duit pun habis, pahala pun tak dapat. Walau banyak sedekah 1 juta, 1 bilion, kita bagikan peruntukan kepada 2 bilion, 10 bilion, masuk dah sak khabar apa, tapi bukan kerana limardatillah liwajhillah ay limardatillah, kerana nak redha Allah, li sawabillah liwa'dillah, kerana janji baik Allah, pahala Allah tak janji, maka tak payah tu ayat. Kerana mu tu buat kerja tidak ikhlas, hanya dapat habuan dunia. Man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Siapa yang nak habuan dunia, maka kami beri apa yang telah kami tentukan untuk dia. Gitu. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tidak ada habuan lagi dia nak dapat untuk hari akhirat. Tak ada. Dan tidak khusyuk. Tak khusyuk.
Ini semua ni adabul batin lah, kena adab dalam ibadat secara batin. Apa khusyuk? Tetap hati. Tu dia panggil tetap hati kita. Subutul qalbi fil ibadah. Mana tetap hati kita tu di dalam ibadat. Jadi khusyuk tu dia ada banyak martabat lah. Kita tu nak pakai pakaian tu biar kena dengan sahih kita. Ikhlas pun sama juga. Dia ada beberapa martabat. Sebab tu pentingnya ilmu tu. Jangan kita buat hijrah dengan tanpa ilmu. Tahu sebut ikhlas. Jadi ada juga orang ni, dia tu baru mubtadi dalam nak buat amal ibadat, tapi dia nak ikhlas tu ikhlas muntahi. Penat mubtadi ni orang mula nak kerja ibadat. Muntahi ni orang tinggi dah dalam pangkat dia dalam ibadat. Contoh, seorang perempuan yang tidak pernah menutup aurat, mana tidak pernah pakai tudung, tak pernah tutup aurat, pakaian dia tu tak cukup sama kain. Pakaian dia tu pakaian tak cukup eci semua. Jadi orang tanya, bila awak ni nak tutup aurat ni? Mek weh, bila nak tutup aurat? Tak takut ke Tuhan? Tak takut ke neraka Tuhan? Dia kata, saya nak tutup juga aurat, tapi saya tunggu ikhlas lah. Rugi juga kalau saya pakai tudung belitup ke apa, tapi tak ikhlas kerana nak jangak ke kau. Siap gitu. Hidup tunggu ikhlas. Ya ikhlas ni bukan apa sejenis apa nama ni bah kita tunggu di stesen bah dia mari kita tahan naik, bukan gitu. Kena usaha lah weh. Dia kena usaha. Macam kita nak ke angin kan pasal kipas, nak ke sejuk nak pasal ekor, kayak gitu. Nak ke cerah nak pasal lapu, nak ke kenyang nak makan secara adat. Secara adatnya kita kena usaha lah. Usaha ikhlas. Mujahadah lawan nafsu. Tiba-tiba satu harinya dia pun mari rasa ikhlas dalam hati. Ya Allah, aku nak taat dah perintahmu ni. Aku nak pakai tudung ni. Aku pakai ni bukan kerana manusia, bukan kerana mu semata, kerana Allah Ta'ala. Pakai dekat tudung, pakai je. Keluar rumah, kita pun terkejut. Sebab selama ni coli dengan spendul saja. Semua tu. Hari ni dengan tudung belituk gapo, dengan labuh gapo. Kita pun, ni baru comel mek weh. Kita puji ke dia. Dia pun astaghfirullahalazim. Tak ikhlas pula dah cabut pula tudung. Sebab apa? Sebab orang puji dia kan bodoh. Dia tak faham ikhlas tu. Jadi ikhlas ni kena ikut martabat. Kita orang tubuh saya L, pakailah baju saya L. Kalau tubuh saya L, pergi pakai dia pakai baju saya S, berat gitu. Nampak habis bekok-bekeng gapo dengan perut bucik ke tu. Nak pakai ikut saya. Tubuh saya XL, triple XL, pakai baju saya S, saya M, masih siap. Pakai baju tu ikut kodak kita. Jadi kalau kita ni orang baru-baru nak beribadat, baru-baru nak taat kata Allah Taala, buat gilah, pakailah tudung lagu mana pun. Dia betul tutup. Entah usah kita duk kutuklah dia, biarlah. Selama ni tu pakai teruk sangat, spendol dengan coli saja. Hari ni pakai juga tutup, balut nakal pun biarlah. Tudung dia pun pelik, ada bunga lah, ada area TV macam-macam. Dia ke fashion ke? Jadi arti-arti ada tudung tu pelik-pelik saja, ada bunga, ada area TV, estru ke apa, atas belekat dia. Biarlah, tak usah kalau kita pakai gapo lah. Baik tak usah pakai. Baru dia nak tutup aurat. Kemarin baru dia coli dengan spendol, hari ni baru nak pakai tutup aurat. Balik nak kita kata, pakai lagu tu, baik tak usah pakai. Tak kena tu. Dia baru nak berzina. Dia pakai lagu tu 1% je kerana Allah. 99.9% kerana nak tunjuk fashion dia, keluaran terbaru dia ni. Biar ikhlas dah tu. Ikhlas 1%. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Siapa yang buat kerja kebajikan walaupun sebesar zarah, pasti dia akan dapatlah nampak, dapat lihat. Tak payah gitu. Tapi jangan duk kekal gitu. Sudah lama dah tak nak pakai tudung hok area estru atas belakang semua dah tu ni. Ubah lama dah dia belajar tu aurat, lama naik ikhlas mutawassit. Mana ikhlas mutawassit? Iaitu dia kena lawan, kena berat ikhlas daripada selain daripada ikhlas. Mana berat kau ikhlas?
Yang ni kena kalau boleh 60% atau 51%, 59% tu kerana Allah. 41% tu kerana lain daripada Allah, tak apa dah. Tu ikhlas dia tu ikhlas mutawassit. Mana dia bermujahadah, dia perang dah. Dia lawan nafsu dia. Tu. Kerana dia panggil ikhlas mutawassit ni hak disebut oleh Imam Ghazali. Dia kata kan, manusia, cuba merenung fikir. Umurmu pendek, ibadatmu sikit. Pak kalau dalam ibadatmu tu tidak ikhlas. Maknanya tidak kerana Allah, tidak kerana nak pahala daripada Allah, bahkan kerana makhluk, kerana manusia ke riak, ke ujub, ke sum'ah, takabur. Baiklah mu tu buat maksiat lalu kerana mu tu tengah buat maksiat. Letih saja tunggal langgok habis duit ke apa semua, tapi dosa maksiat. Tak kira mu nak buat maksiat. Pak kalau sama berat dia kata, kerana Allah 50%, kerana makhluk 50%. Iza ta'arada tasaqata. Apabila perkara tu sama berat, maka gugur habis licin, tak dapat gapo sekarang. Mana tak dapat gapo? Sia-sia. Baik tentu duduk lepak kedai kopi tu. Baik tentu orang panggil duduk depan Netflix tu. Kayak gitu. Duduk relax ni duduk semaya tapi 50. Maka mu kena usaha biar lebih ikhlas berbanding tidak ikhlas. Patut hak tidak ikhlas hak ada tu. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Ikhlas yang banyak tu menghapuskan ketidakikhlasan tadi. Tu ikhlas mutawassit dia panggil. Duduk dalam mujahadah semua, bergocoh dengan nafsu kita. Sampai mana? Ikhlas mukhlasin. Hak tu tinggi tu. Kerana Allah tu kerana liridallah, limardatillah, lizatillah, liwajhillah. Itu. Kerana nak Allah Ta'ala semata-mata. Tu tinggi sekali tu. Tak capus sikit pun. Masih wallah. Barang selain daripada Allah. Jadi hak tu hak muntahi. Kalau kita pergi ambil hak muntahi, sedangkan kita tu mubtadi, muntah kita. Muntahi ni. Tak beramal kita. Nak semaya mana? Allahu Akbar. Nak mari. Masuk dah YB ni. Nak tengok aku juga mau. Ambil aku pegawai khosiat ada ni. Habis kerana tu kerana ni macam-macam kerana. Habis. Jadi tak ikhlas ni. Biar tak usah semaya. Kan gitu. Jadi ikhlas ada martabat. Sama juga khusyuk. Khusyuk pun ada martabat dia juga. Martabat orang yang mubtadi atau martabat syariat. Khusyuknya apa? Ingat perintah Allah. Kalau dalam semaya tu ingat perintah Allah Ta'ala. Mana? Ni takbiratul ihram. Dalam takbiratul ihram dengan ada niat. Apa niat? Qasdu syai' muqtarinan bi awwali fi'lihi. Sedar mengerjakan sesuatu di awal sesuatu tersebut. Sedang mengerjakan sesuatu tersebut di awal pekerjaan sesuatu tersebut. Awal pekerjaan semaya ialah takbiratul ihram. Maka ketika mana Allahu Akbar, aku sedar aku semaya zuhur, aku semaya fardu zuhur contoh. Allahu Akbar. Ketika kata Allah Akbar tu kita sedar. Aku semaya fardu zuhur ni. Aku bukan duduk berak ni. Kayak gitu. Kau tak sedar. Kau Allah, sudahlah. Aku dalam dilema. Aku sudah buat apa ni ya Allah? Aku tidak dapat menyadarinya ya Allah. Adakah sedang aku membaca surah khabar? Ataupun aku sedang berak dalam jamban? Atau aku sedang buat apa ni? Tu jadi waswas tu. Jadi kalau waswas lagu tu wayun dabun nutku kubailat takbir liusa'il lisanil qalb. Maka sunat dituturkan sebelum sedikit daripada takbir supaya menolong oleh lidah tu akan hati, ingat hati. Mana kalau kita hidung kepek, orang Melayu hidung kepek, mata tak berapa nak luah mana, kulit tak berapa nak putih, hitam gelap sawo mata, maka kita tu cakaplah Melayu. Mana? Aku semaya fardu zuhur ni. Allahu Akbar. Pakai gitu. Kalau Arab kata usalli fardhu zuhri. Orang Arab dia hidup kepek. Pada perkataan Arab usalli fardhu zuhri. Usalli singkoso. Main lagi tu berat. Tu jadi waswas tu. Tosah dah muka orang Melayu, cakap Melayu lah. Tu hikmat disunatkan tutur sebelum takbiratul ihram tu supaya lidah kita tu tolong ingat ke hati.
Nah, jadi kalau kita orang Melayu juga, aku semaya fardu zuhur ni. Allahu akbar. Tengok Allahu akbar tu terngiang-ngiang tak? Terngiang-ngiang. Sebab baru lepas kata tadi. Tu tujuan dia. Melainkan kalau aku semaya fardu zuhur, minggu depan baru Allahu akbar. Orang tak ingat lah. Sebelum sikit je, aku semaya fardu zuhur ni. Allahu akbar. Dia kata Allahu akbar tu baru lepas dengar kita sebut aku semaya fardu zuhur ni. Kan kita. Aku semaya tu qasad. Fardu tu ta'arud. Zuhur tu ta'ayyun. Kalau kita berjemaah, ta'yin pula nasih. Ta'yin diri kita. Aku semaya fardu zuhur jemaah ni. Aku semaya fardu zuhur ni makmum ni. Allahu akbar. Kayak gitu. Mudah ya mazhab Syafi'i ni yang ajar. Tak ada mazhab Syafi'i duk usolli 14 kali usolli. Allah. Usolli. Tu tak ngaji belaka, tu barang karut belaka tu. Dah tu ni. Barang karut belaka dah. Ngaji dengan siapa lah gitu. Payah mula menyalahkan mazhab Syafi'i, mazhab waswah lah, mazhab payah lah kata, baik kita ikut mazhab lain mana. Duk jalan kaki nak mari masjid tu, niat dah tu. Niat apa? Niat semaya. Semaya apa? Duk jalan kaki. Niat ni qasdu syai' muqtarinan bi awali fi'lihi. Sedar mengerjakan sesuatu di awal pekerjaan sesuatu tersebut. Jadi kita khusyuk pada peringkat syariat ni, kita sedar waktu jaga apa. Nah, Allahu akbar, niat rukuk qauli ni. Rukuk qauli ni syaratnya kena dengar di telinga sendiri. Bukan dengar di telinga orang lain. Jangan Allahu akbar tuak telinga orang lain pasal apa? Telinga kita dengan mulut kita tu tak sampai 1 kilometer tu. Kau sampai 1 kilometer nah. Kuat pasal apa? Selu sudahlah. Sampai dengar di telinga kita cukup. Nah, tu tuak telinga orang. Allahu akbar. Ganggu pula orang semaya. Oleh itu. Nah, bila orang panggil rukuk qauli kena sebut betul. Nah, kena cukup huruf alif lam lam ha alif ka boro. Allahu akbar. Nah, Allahu akbar. Jangan Allah, berapa banyak alif dah jadi. Nah, Allahu akbar. Jangan Allahu akbar jadi qaf pula. Nah, atau kuat sangat tu angin. Akbar. Nah, jadi macam orang Turki pula akbar. Nah, sebut nak betul. Lepas tu sudah tu saktah dulu. Kalau kita semai seorang ni saktah dulu. Lepas tu Allahu akbaru kabira. Ada iftitah sunat. Ni sunat ni. Jangan Allahu akbaru kabira walhamdulillah katsira. Sambung straight. Nah ni. Tu ingat benda-benda lagu tu. Sudah tu saktah dulu. Lepas tu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunat ta'awuz. Nah, idza qara'tal qur'ana fasta'iz billah. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ni rukun qauli ni. Nah. Ni semaya zuhur ni. Berapa? 4 rakaat. Jangan 14 rakaat. Jangan 40 rakaat. Ingat. Tu dia panggil khusyuk tu. Khusyuk martabat syariat. Mana? Ingat pada Allah. Artinya ingat kepada perintah Allah. Itu tetap hati dalam ibadat mana? Tetap hati pada perintah Allah. Mana? Tetap hati ingat kepada perintah Allah. Itu martabat syariat. Jadi kita tu kalau boleh hak tu tak apa dah khusyuk tu panggil. Nah. Jangan sampai tahap rakaat berapa dah ni? Sudah. Rasa 5 rakaat dah ni. Zuhur berapa rakaat? 14 rakaat tu. Tambah lagi. Ada orang tu tak kosong dia panggil tu. Tak kosong. Pasal apa? Pasal tak ingat ke perintah Allah Taala. Nah. Lepas qiyam, rakaat. Tu Zuhur rakaat dulu, jangan sujud dulu. Maka Allah sujud menerak terus dianya. Nah, rakaat dulu. Lepas rakaat, i'tidal, kembali kepada perbuatan yang sebelum rakaat. Lepas tu i'tidal ni rukun yang pendek, jangan dia duduk panjang-panjang. Nah, baca hak maksud saja. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fika. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min syi'ta min syai'in ba'duka. Ikutlah. Atau kalau ada kunut. Lebih pada tu jangan duduk nengung. Rabbana lakal hamdu. Nengung. Nak duduk khayal. Barulah Allah batal kalau lebih daripada Fatihah. Nah. Lepas tu sujud. Sujud ruwi kena dahi. Jangan pakai tudung sampai tutup habis. Nah, semaya tutup habis dengan mata-mata habisnya tutup. Bukalah dahi tu. Sebab ada juga jenis warak dong berkok. Nah. Kalau semaya habisnya tutup dahi kau tak boleh lah. Dahi ni hak wajib kena. Hidung tu sunat. Nah. Kena kena tempat sujud dahi. Wi rakak sikit. Gitu. Itu habis. Jadi ingat
ingat segala perintah Allah Ta'ala tadi itu dipanggil khusyuk martabat syariat. Tak apa dah. Nah, tak apa dah. Kalau khusyuk martabat makrifat, tarekat, hakikat, tu lain pula ceritanya. Ada martabat dia masing-masing. Khusyuk martabat tarekat, dia tinggi lagi pada syariat tu, tarekat dia panggil. Mana? Iaitu setiap lafaz yang dia sebut tu dia tadabbur makna. Nah, Allahu Akbar, meresapi makna dia tu. Allah Maha Besar tu apa makna? Itu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia menghayati makna. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubi aqfaluha. Jadi setiap orang panggil bacaan atau perbuatan dalam sembahyang itu, dia menghayati setiap makna. Makna qiyam, makna sunat akad tangan gini apa litaslim. Nah, tu. Ada makna taslim, tadarru', takhasyyu', tamalluk, macam-macam makna. Rokok, sujud, perbuatan itu sendiri itu dia menghayati makna. Itu dah. Itu khusyuk martabat tarekat. Kalau khusyuk martabat ma'rifah, itu lagi tinggi lagi. Mana? Itu setiap apa yang dia baca tu seperti dialog dengan Allah Ta'ala dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengar Allah Ta'ala jawab. Ar-Rahmanir-Rahim. Dengar Allah Ta'ala jawab apa? Macam dialog dengan kasih dah. Macam orang gayut dengan kasih kan? Lagu mana? Nah, tak buah dia. Macam zaman dulu tak ada handphone lagi ni, duduk di gayut di pondok telefon tu kan. Bawa sekalian sejabi. Nah, so plastik tu. Lepas kepik situ, kepik kau ni lepas. Orang khusyuk yang martabat makrifat ni, lepas 2 rakaat, lepas 2 rakaat, sedap dia sembahyang. Pasal ittisal bi salatihi ilallah. Bersambung dengan sebab sembahyang itu dengan kekasih dia, iaitu Allah. Lagi tinggilah waktu tu. Jangan duk ambil waktu. Lama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Duk dengar, aku tu jawab apa? Nak dengar mana telingamu penuh dengan dosa, bukan setakat tahi telinga. Nah, dengar orang ngopak, dengar gua tu, dengar gua ni, dengar orang mengadu domba macam-macam, macam mana nak dengar? Nah, orang yang duduk di situ tu martabat bagaimana? Riyadhah, mujahadah, zikir, cuci jiwa dia dah ni. Sehingga dia tu termasuk wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang mukmin yang kamil iman dia, sempurna iman dia tu sangat ekstrim dia cinta kepada Allah Ta'ala. Sebab tak tu tengok Allah Ta'ala tu kasih dia. Allahu Akbar. Dengar tu, Subhana rabbiyal azim. Kan warid daripada hadis yang sahih tu. Nah, Allah jawab bagi hamba-Nya tiap dalam sembahyang dia. Munajat tu dalam. Jadi semaya dia tu munajat dengan Allah Ta'ala. Tu kita tak boleh nak buat. Dia dah ambil khusyuk tu, tak khusyuk lah kita jawab dia nya. Bukan pakaian kita tu dah. Bukan saiz tubuh kita. Tu. Kalau martabat hakikat itu lagi tinggi. Mana? Tidak dia rasa dia yang sembahyang, melainkan Allah yang menyembahyangkan dia. Tu lagi pun mana pula Ustaz? Mana dia tidak rasa dia yang qiyam, melainkan Allah yang mengqiyamkan dia. Tidak dia rasa dia yang membaca, Allah yang menggerakkan mulut dia membaca. Tidak dia yang rasa diri dia yang rokok, diri dia yang sujud, melainkan Allah yang merokokkan dia dan Allah yang menyujudkan dia. Maka dia tenggelam di dalam lautan la haula wala quwwata illa billah. Mustaghrib fi bahri tauhid dia panggil. Yang tenggelam lemas di dalam lautan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu lagi tinggi. Ayo dah ambil martabat tu, tak semaya lah dia jawab dia. Tak kosong lagi, saya tak semaya. Tak kosong mana? Kosong martabat hakikat. Siapa nak kosong tu? Itu bukan buat-buat tu. Tuhan buat. Tuhan jadi. Sebab dia panggil orang yang sudah di tarakki, dinaikkan makamnya oleh Allah Ta'ala. Macam ikhlas tadilah. Ikhlas yang disuruh kita tu ikhlas mukhlisi. Bukan ikhlas mukhlasi. Kalau ikhlas mukhlasi itu Allah sendiri kikih dalam hati dia. Dengan sebab dia awalnya ikhlas mukhlisi. Gitu. Jadi semua tu memerlukan kepada ilmu. Kalau tak ada ilmu enggak penatlah kita. Dan tawadhu'. Tawadhu' ni mana merendahkan hati.
Itu makna tawaduk. Bagaimana merendahkan hati? Yakni tidak menolak kebenaran dan tidak merasa dirinya lebih baik daripada orang. Itu makna tawaduk. Bukan tawaduk tu rendah diri. Kalau rendah diri, Ibrahim pendek tu paling tawaduk sekali. Mana dia paling pendek sekali, dia paling rendah sekali. Tu bukan makna rendah diri. Nah, ada Allah tawaduknya Ibrahim pendek, utuh dia. Tuhan buat dia tu asal kejadian. Tuh, tawaduk. Mana rendahnya diri dia. Dan tu ni. Bukan rendah diri, rendah hati. Walau dia jalan berkawak macam general sekalipun, tapi hati dia tu rendah. Apa rendah? Boleh terima kebenaran. Tu. Dan tidak merasa dirinya lebih daripada orang. Nah, itu dia panggil tawaduk. Kerana kalau seorang itu tidak boleh menerima kebenaran, batul haq dia panggil. Nah, sebab Nabi kata kan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah tu maha cantik dan Allah Taala tu suka yang cantik-cantik. Sahabat kata, ya Rasulullah, apakah takabur tu ialah orang yang pakai pakaian yang cantik-cantik, rumah yang cantik-cantik, kenderaan yang cantik-cantik, kau itu takabur? Bukan. Nabi kata, Allah maha cantik dan Allah Ta'ala suka yang cantik. Kayak gitu. Jadi sebab tu kita mencantikkan apa-apa tu bukan takabur. Comel kereta kita, rumah kita, pakaian kita, selipar kasut kita nak comel-comel. Itu bukan takabur. Pakai takabur tu apa? Nah, iaitu menolak batul haq, menolak kebenaran. Bila orang sebut hak yang benar, takabur tu. Salah tu, hak ni hak betul gini-gini. Tu takabur tu. Nah, dan menghina orang lain. Tu panggil takabur tu. Mana? Macam iblis kan? Khalaqtan ana khairum minhu. Aku lebih baik pada tu, orang panggil apa? Permulaan mabedak bagi takabur, rasa diri lebih baik. Aku ustaz, aku tok syekh, aku tok guru, aku tok imam, aku tok bila, aku tok siap, aku orang ahli jemaah masjid, aku muslimah mukminah, aku ni pakai aku tutup aurat, aku lebih baik daripada orang. Tu orang panggil permulaan bagi takabur. Tu dah. Kita tengok orang tak pakai tudung, tak seorang ngaji tak. Mengaku tahi ni. Selalu dah. Aku baik, aku bagus. Tu. Ana khairun tu. Ana khairum minhum. Aku lebih baik daripada mereka tu. Tu iblis tu gitu. Nah, jadi iblis tu dilaknat oleh Allah Taala bukan sebab riswah ke togok arak ke orang tu. Iblis tu akhir je lah, aku tunggu dia orang lain. Macam gitu. Iblis tu dilaknat oleh Allah kerana takabur. Sebab tu Nabi kata, lan yadkhulal jannata man fi qalbihi misqala dzarratin min kibir. Sekali-kali tidak akan masuk syurga mana-mana orang yang ada di dalam jiwanya walau sebesar hama, sebesar zarah sifat kibriya, takabur. Mana takabur? Aku lebih baik, aku yang terbaik, aku ada. Tu hatinya mesti kena rasa dia sama saja. Kita ni di pandangan Allah Taala sama saja. Sebab kita tak tahu. Boleh tentu saya ni syurga, orang yang tak mari masjid tu neraka, boleh tentu. Maka sebab tu kita pun doa dengan Allah Taala, ya Allah, berilah hidayah kepada kami dan dia. Kan gitu. Berilah syurga kepada kami dan mereka. Bukan kata ya Allah, berilah hidayah kepada mereka ya Allah. Mereka tidak pernah datang ke masjid ya Allah. Mereka buka aurat ya Allah. Mereka akan bakal menghuni neraka-Mu ya Allah. Kita syurga, garanti. Iblis itu kayak gitu iblis. Iblis kayak gitu tu. Iblis ni jalan-jalan tengok malaikat berjerit kata, "Mana pakak berjerit amal-amal ni? Ada masalah ke apa ni?" Pak malaikat pun pakak mengadu ke Azazil. Masa tu nama ya Azazil. Datuk Seri Tuan Guru Haji Azazil kata, "Kami ni tengok di Lauh Mahfuz, termaktub di Lauh Mahfuz akan ada satu hamba Allah di kalangan kami ni dilaknat oleh Allah Taala sampai kiamat. Maka kami pun bimbanglah, takut kami yang terkena. Tuan Guru Haji Azazil, minta semaya hajat doalah pada Allah Taala supaya Allah Taala selamatkan kami." Kayak gitu. Pas tok lebar ni bila orang suruh semaya hajat juga. Nak pula kalau hala pitih duit tu tebal-tebal gak. Selalu adalah Allahu Akbar. Ya Allah, selamatlah malaikatmu ni daripada neraka-Mu. Mereka takut dilaknat oleh-Mu ya Allah. Kayak gitu. Doa untuk lebar tu guru mustajab. Tuhan perkenan.
Jangan main. Tuhan pakai mana? Tak ada seorang nekat pun hak dilaknat oleh Allah Taala. Apa? Siapa hak dia sendiri tu hak semaya ajak. Tu lebar tu guru tu sendiri sebab dia lupa diri dia. Tu wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kalian jadi orang yang seperti orang yang lupa akan Allah, maka lupa dia pada diri dia sendiri. Jadi kalau kita tu lupa pada Allah, lupa kita dalam penyaksian Allah, maka kita lupa. Aku. Maka kita nak lawan orang panggil sifat takabur, aku, ananiyah tadi tu, kibriya tadi tu dengan tawadhu. Lagu mana lawannya? La fadla ataupun tidak ada kelebihan, tidak ada kemuliaan illa bi fadlillah, melainkan dengan kurniaan Allah. Hadza min fadli rabbi. Kita dengan itu. Tu kalau orang Arab lah. Nah, kalau kita orang Melayu ni, bila orang puji kau apa dalam hati kita, Allah Taala belaka ni. Kena ingat gitu. Kena ingat ke Tuhan gitu. Tu makna jangan kalian lupa akan Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Maka kalian lupa akan diri kalian. Kayak kita kalau orang puji kita kan, bagus, baik, juru, pandai, bijak, itu, ini. Kita pun, Allah dalam hati. Tengok siapa dah. Baras Messi, tu. Baras tengok. Tak kena baras kalau Kelantan kita. Tengok siapa boh. Kawan ngaji di mana. Kawan belajar dengan siapa. Pandai dia memasak. Lah. Tengok siapa. Sudah. Berat tu. Jadi apabila orang puji kita, orang kata, kita dalam hati tu. Dalam hati tu. Kena ingat. Tuhan belakang ni. Dalam hati tu. Menolak. Cakap hudusun nafsi, hadisun nafsi kita tu. Tuhan belakang ni. Jangan dua gebah lubang hidung kita. Jangan. Astaghfirullahalazim. Tuhan belakang ni. Dalam hati. Tak perlu kata mulut. Tak perlu bahasa Arab, tak perlu. Lama duk cari pula. Mana hari tu ada. Dah ustaz ajar. Kalau orang puji kata. Nadilah. Hadza min fadli rabbi. Dia ni. Tak perlu. Hadza ini apa tu kelebihan Tuhan ini? Min fadli rabbi. Daripada kurnia Tuhan. Nabi ajar kalau orang puji kita kata lagu tu. Bukan mesti kata. Hati tu biar rasa lagu tu. Bila orang puji kita lah hati. Tuhan belakang ni. Kau ingat ke Tuhan tu? Barulah tak lupa diri kita. Kita ni hamba bagi tu Tuhan. Barulah ada tawadhu'. Itu. Maka dinamakan dia orang yang tidak mengerjakan ibadat dengan molek, dengan elok, dengan ihsan tadi tu. Orang yang tidak berbuat elok, orang yang tak berbuat baik. Ai indallah. Indal masyarakat buat baik belaka. Kayak gitu. Macam sekarang ni. Ramai-ramai orang kata Ustaz Faiz ni orang yang berbuat baik tak? Majoriti lah, biarlah hak tak kenal tu biar ke dia lah nak kata buat jahat juga kan. Orang hak majoriti kata Ustaz Faiz ni buat baik tak? Buat baik pasal apa? Dia buka pondok, dia mengajar anak murid tak ada yuran, dia pergi mengajar ke hulu ke hilir, jatuh hilir naik masjid tu. Surah ni kuliah tu, kuliah duha, kuliah muslimat, kuliah zuhur, kuliah maghrib, kuliah asar, kuliah isyak, kuliah tengah malam, kuliah tahajud. Gapo orang tak kata ya baik? Baik tak? Baik di sisi masyarakat. Di sisi Allah belum tentu. Belum tentu. Di sisi masyarakat ni kata baiknya, bujuhnya. Di sisi Allah belum tentu. Tengok dalam hati tu apa. Ke hulu ke hilir tu nak kau gapo? Nak kau gapo? Nak kau salah raut, kau nak duit, kau nak puji orang, kau nak sohu, kau nak gapo? Hak tu hak dia dapat. Akhirat esok Tuhan tanya, mu mula Faiz, buat apa mula di dunia? Saya boleh ni nak kenal diri ni. Saya ni orang panggil piu lah mulanya Tuhan. Ke hulu ke hilir duk mengajar agama, duk mengajar kitab, duk mengajar perdoaan lah ke masyarakat ni biar masyarakat kena agama, mengajar tauhid, mengajar fiqh, mengajar tasawuf, mengajar tafsir, mengajar hadis, li'ila'i kalimatillah. Ya sudah, dia nak bahu Tuhan. Dia kata, "Cih, kazabta mubahum." Mu ke hulu ke hilir tu kerana nak habuat dunia. Mu dapat dah mula? Dapat dah. Kawan transfer lah dulu ya.
Ha, nak dapat dah hak mu niat tu. Ha, dapat dah tu. Ha, dah cukup dah. Tak ada dah mu habu ada akhirat ni. Gi ke mana? Gi ngako ah. Ha, jadi artinya kita tu belum dikira sebagai berbuat baik. Walaupun masyarakat kata kita buat baik. Santuni tu bawa cek derma sedekah ha. Besar pala bapak gajuh cek dia ni. Ha, tunjuk kata kita ni buat baik. Indal masyarakat, iyalah buat baik lah tu. Bagus Tan Sri tu, Ustaz tak minta. Pemurah tu, mari bawa derma anak yatim 10 juta. Cek besar bapak dia ni. Ha, terang, baik tu, ke? Masyarakat kata baik. Tapi indallah belum tentu kalau tidak ni. Tu tidak cukup syarat, tidak cukup rukun, tidak ada adabul batin tadi. Ikhlas, khusyuk, tawadhu, tadarru, tamalluk, itu tazallul. Banyak lagi sebenarnya. Itulah tasawuf punya masalah. Baik. Maka dinamakan dia orang yang tidak berbuat elok. Ai indallah, di sisi Allah. Bila kata dia tidak berbuat elok, maka tidak sempurnalah agama Islamnya. Dan tidak ada hak, tidak layak maknanya. Tidak ada hak tak layak. Nah, tu tidak ada hak lagi menerima pahala daripada Allah Taala, tak ada hak. Nak terima pahala mana? Dia duk niat kepada benda-benda lain. Tu dia duk niat kepada manusia, pada makhluk, pada habuat dunia, pujian, pangkat itu ini. Kan gitu. Dia buat kerja banyak berjasa ke hulu ke hilir buat kebajikan. Apanya? Supaya nanti Tuanku Duli Yang Maha Mulia Sultan anugerah lah Datuk ke Tan Sri ke gitu. Nak ke pangkat dunia. Kau nak jabatan dunia. Nak dikenal-kenal jasanya. Maka tak dikira buat baik. Maka semua tu kena dengan ilmu belaka dia ni. Apa kalau gitu payahlah ustaz. Jadi kalau nak semaya masjid, kalau riak ke apa, susahlah kalau gitu. Lepas tu tak pergi masjid dia, semaya di rumah dia. Nah, semaya di rumah pun tiba-tiba bini dia pula tengok, anak dia tengok, Allah riak pula dengan bini aku, aduh kan. Nah, tak ikhlas pula. Lepas tu semaya dalam bilik, kucing pula tengok, aduh dengan kucing pun riak juga. La ilaha illallah. Nah, kucing lalu dalam bilik tengok duduk semaya, berhenti tengok. Aduh. Kucing pun lah, aku nak ikhlas kerana Allah. Kucing pula, riak pula aku ke kucing. Kucing ni tahu aku beramal. Dah tu ni. Akhir kali masuklah almari, kucing mangga kat luar. Nah, Allahu akbar dalam gelap. Nah, selamat ya, tak ada orang tahu. Nah, cicak lipas tak ada habis buah habis dah. Almari tu dia mangga kat luar dah pula. Tak boleh masuk habis dah. Nah, dalam hati dia kata, ya Allah, aku buat lagu ni tidak bukan supaya aku ikhlas denganmu ya Allah. Tapi nanti bila aku mati ya Allah, mu bagilah tahu kepada seluruh yang kampung penduduk taman ni, aku ni begitu ikhlas beramal ibadat sampai dalam almari mangga kat luar. Ni. Sama juga. Jadi tak ikhlas juga. Nama? Tu. Tengok. Berhati pusat belaka. Maka sebab tu Imam Ghazali sebelum dia nak meninggal dunia, dia karang satu kitab namanya Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Bagus kitab tu. Kalau kita baca kitab tu, ya Allah. Beli pak siratlah rupa-rupa kita ni lama dah. Kena tipu, kena pulah tekok, kena repih tekok, kena ikat tangan kaki belakang kau setan iblis. Mana berat kita ni, kena tomoi kau setan. Ada ni. Macam gitu. Habis itu kemudiannya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, berkata ia Sayyidina Umar tu bukan berkata ia Nabi, berkata ia Sayyidina Umar. Baca ni hadis ni. Bainama nahnu julusuna inda Rasulillah bukan inda Rasulullah, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ittala'a alaina rajulun shadidu bayadis thiyabi. Wallahu a'lam. Itu di situ dah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambung situ dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha
min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.